Bantuan wang ihsan selesai diagih sebelum hujung minggu ini. Amaran hujan berterusan di 5 negeri ditamatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Effendi Karim dalam Utama 9 Malam. Bantuan wang ihsan RM1,000 kepada ketua isi rumah terjejas banjir di seluruh negara dijangka selesai diagihkan sebelum hujung minggu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata setakat ini lebih 70% ketua isi rumah terkesan telah menerima bantuan berkenaan. Menurutnya, tumpuan tidak hanya diberikan terhadap pengumuman semata-mata tetapi menekankan pelaksanaan yang cepat. Ini agar rakyat tidak menunggu lama untuk mendapat bantuan dalam usaha mengurangkan kesusahan mereka ketika ini. Pasukan petugas khas menangani isu banjir di Melaka ditubuhkan. Ia bagi mencari jalan penyelesaian kepada masalah berkaitan bencana itu. Demikian menurut Esko Kejaraya Pengangkutan Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir Datuk Rahmat Mariman. Pasukan khas itu dipengerusikan oleh beliau sendiri turut dianggotai agensi berkaitan kerajaan negeri. Jelasnya, selain mencari jalan penyelesaian jangka panjang dan sederhana, pasukan tersebut juga akan mencari penyelesaian segera bagi kes-kes yang boleh dipercepat serta tidak menelan kos tinggi di lokasi panas banjir yang dikenal pasti. Amaran hujan berterusan tahap bahaya dan waspada yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia untuk 5 negeri semalam ditamatkan susulan cuaca dijangka bertambah baik. Negeri berkenaan iaitu Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Bagaimanapun, kenyataan Met Malaysia memaklumkan amaran hujan berterusan peringkat waspada masih berkuat kuasa bagi 5 kawasan di Sabah sehingga hari ini. Ia membabitkan Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan serta Kudat. Sementara itu, orang ramai diingatkan supaya tidak menjadikan situasi banjir sebagai pesta air kerana dikhawatiri boleh mengancam nyawa. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Penguasa Bomba Rasidi Mat Yunus menjelaskan paras air di kawasan dinaiki air sangat deras. Ia juga meningkat dengan cepat terutama berhampiran sungai, pantai, lombong dan tasik. Sehubungan itu, aktiviti sedemikian sangat berisiko. Ini lebih-lebih lagi kepada individu yang menjadikan banjir satu pesta dengan rasa tidak bersalah memuat naik ke dalam media sosial. Dalam pada itu, pergerakan tanah baharu dikesan di laluan Jalan Kupang Gerik Jeli, Jalan Raya Timur Barat. Ia berikutan kejadian jalan retak dan mendap akibat tanah runtuh pada 19 Disember lepas. Menurut kenyataan Jabatan Kejaraya JKR Hulu Perak, pergerakan tersebut menyebabkan keretakan berlaku sepanjang 40 meter di sekitar kawasan Cerun. Sehubungan itu, pemasangan kanvas bagi melindungi jalan mereka selain mengurangkan runtuhan telah dilakukan sebagai tindakan jangka masa pendek. Kerja-kerja pelebaran bahu jalan turut dibuat bagi mengalihkan trafik ke laluan selamat. 58 lagi kes positif COVID-19 membabitkan varian Omicron dikesan Kementerian Kesihatan, sekaligus menjadikan jumlah jangkitan varian berkenaan di negara ini kini 122 kes. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata 54 kes adalah jangkitan import manakala 4 kes lagi penularan tempatan. 39 daripada 54 kes jangkitan import dikesan dalam kalangan individu yang pulang dari Arab Saudi. 7 dari Emirat Arab Bersatu, 4 kes United Kingdom dan 2 kes Nigeria serta masing-masing 1 kes dari Kazakhstan dan Perancis. Jemaah umrah yang pulang dari Tanah Suci tidak perlu bimbang berhubung kos tambahan serta ketidakselesaan tempat kuarantin. Ini kerana kerajaan bersedia menanggung kos urusan kuarantin termasuk makan, minum dan pengangkutan dari lapangan terbang. Kemudahan itu tersedia bagi stesen kuarantin yang diurus kerajaan. Para jemaah juga bebas memilih sama ada berurusan terus dengan stesen kuarantin swasta. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menerusi satu kenyataan. Bagi penempatan kuarantin yang diurus kerajaan, individu bawah pemantauan PUS akan ditempatkan di hotel atau pusat latihan awam, namun bergantung kepada ketersediaan bilik pada hari ketibaan. Tempoh kuarantin seperti ketetapan Kementerian Kesihatan.
Sementara itu, keputusan menangguhkan perjalanan umrah berikutan ancaman varian Omicron bertujuan melindungi kepentingan kesihatan awam. Demikian pandangan pakar ekonomi kesihatan UKM Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih. Menurutnya, keterbukaan dan penerimaan orang awam berhubung isu tersebut penting. Ia mengambil kira varian baru itu sangat cepat menular berbanding Delta. Langkah kerajaan untuk menghentikan sementara penghantaran jemaah kita adalah berpatutan. Sewaktu ini kita lihat jangkitan itu agak ketara dan mudah berlaku di Arab Saudi. Jadi beberapa perkara mungkin menyumbangkan kepada isu Omicron ini. Omicron seperti kita tahu merupakan VOC variant untuk COVID yang baru dan dia agak sukar dikesan. Jadi membentikan jemaah ini sementara untuk melihat situasi dan juga memastikan jangkitan itu berkurang. Dan SOP ini telah dikenal pasti telah dijalankan kembali di Arab Saudi dan kita patut fikir tentang jemaah kita yang pergi kalau diteruskan apa perkara buruk yang mungkin berlaku. Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih. 2,842 kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. Daripada jumlah keseluruhan kes baharu itu, 47 merupakan kategori 3, 4 dan 5. Manakala 2,795 lagi kategori 1 dan 2. Perkembangan itu dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Sementara kes positif wabak dalam kalangan mereka terjejas banjir ialah 465 dengan pertambahan 4 kes baharu petang tadi. Perkembangan luar negara. Australia berdepan kekurangan bekalan kit ujian kendiri COVID-19 yang menyaksikan lonjakan harga penjualan kit antigen pantas itu. Susulan itu, pegawai selia anti-monopoli telah berhubung dengan pembekal kit ujian tersebut bagi mendapatkan penjelasan. Pada masa sama, Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Australia ACCC akan menyemak maklumat yang diterima daripada pembekal, peruncit dan pengguna bagi mengenal pasti sekiranya berlaku sebarang penyelewengan. Canberra kini bergelut dengan penularan wabak yang mencecah lebih 40,000 kes sehari. Presiden Iran Ebrahim Raisi berikrar akan membalas dendam terhadap pembunuhan Jeneral Tenteranya Qasim Soleimani yang didakwa didalangi Amerika Syarikat sekiranya mereka yang bertanggungjawab tidak diadili. Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan ribuan rakyat Iran di Masjid Imam Khomeini di Tehran sempena dengan hari memperingati Jeneral Soleimani. Raisi turut mendakwa bekas Presiden Amerika Donald Trump dan Setiausaha Negara Mike Pompeo bertanggungjawab ke atas pembunuhan tersebut. Soleimani terbunuh dalam satu serangan drone berhampiran lapangan terbang antarabangsa Baghdad. 5 hari kemudian Iraq melancarkan serangan 5 hari kemudian Iran melancarkan serangan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera udara Ain al-Asad di barat wilayah Anbar, Iraq sebagai tindak balas pembunuhan tersebut. Mesir membuka sebuah pusat pemulihan khas bagi banduan yang dikenakan tempoh hukuman pendek dalam usaha memodern dan memperbaharui konsep penjara di negara itu. Institusi seluas 88 ekar yang terletak di timur Laut Kahirah itu akan menerima tahanan dari 3 penjara awam yang akan ditutup. Ia dilengkapi 3 unit pemulihan, pusat perubatan, masjid, gereja, mahkamah, kawasan riadah dan taska untuk banduan wanita yang mengasuh bayi mereka. Menurut Pembantu Menteri Pusat Perlindungan Komuniti Tariq Marzouk, usaha Kementerian Dalam Negeri memperbaharui sistem penjara telah bermula di pelbagai peringkat perundangan dan eksekutif. Mesir sebelum ini menerima kritikan hebat mengenai hak asasi manusia termasuk layanan terhadap banduan. Sukan bola sepak, Malaysia kekurangan peluangan kompetitif di peringkat domestik. Demikian hasil tinjauan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang dikongsikan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu mesyuarat secara maya. Menurut Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar, FIFA mencadangkan saingan Liga dijalankan secara 3 pusingan dengan setiap pasukan akan bertemu antara satu sama lain sebanyak 3 kali. Ini berbanding 2 perlawanan yang perlu dilalui menerusi format pertandingan ketika ini. Susulan itu, FAM mengambil keputusan mengekalkan format sedia ada namun akan menambah satu lagi pusingan perlawanan. Penentuan tuan rumah bagi perlawanan pusingan ketiga akan dibuat FAM sendiri. Bagaimanapun, cadangan itu tertakluk kalender bola sepak negara serta persiapan setiap pasukan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Sentiasa semak info ramalan cuaca terkini melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.